Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 25 Januari 2021, saya Garizal Afindi dan rakan penyampai saya. Dan saya Zoniza Awang dan ini antara paparan utama untuk malam ini. Penduduk di Rumah Panjang di bawah arahan Sekatan Pergerakan di bahagian Sibu digesa untuk terus berada di rumah dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan pihak berkuasa. Ini peringatan Ketua Komiti Rumah Panjang kepada semua penduduk susulan. Terdapat penduduk yang dikatakan telah meninggalkan kediaman mereka tanpa pengatuan pihak berkuasa. Bagi tuan rumah Philip Amon, peningkatan kes jangkitan COVID-19 dilihat semakin membimbangkan dan kerjasama daripada komuniti rumah panjang sangat diperlukan dalam mengatasi masalah ini. Kita kediau di rumah panjang. Anak-anak ni pihak kejaga perintah. Atur hari pengerai, hari polis. Amal saya nak tahu, kita nak jawab. Kita nak asal kita sendiri, anak sendiri. Kita nak asal kucing, anak kucing. Kenyak apa ya? Kita nak asal kapiat, anak kapiat, hari kenal, hari julau, anak. Anak yang kita, anak siap kita. Perintah, anak ngalatan, perintah. Tambahnya, penyakit tidak mengenal siapa dan semua perlu sentiasa berhati-hati. Polis tidak menafikan dakwaan bahawa terdapat sesetengah penduduk rumah panjang bertindak melarikan diri daripada Sekatan Pergerakan dengan menggunakan laluan denai di hutan. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Stanley Jonathan Ringgit berkata, penduduk dipercayai menyusup keluar melalui kawasan kebun atau dusun di belakang rumah panjang mereka sebelum menggunakan laluan denai hutan untuk menuju ke jalan utama. Namun polis tidak dapat bertindak kerana kekurangan anggota serta kawasan terlibat terlalu luas untuk dipantau. Setakat ni kita rumah panjang ada 48 buah lah yang terkini lah. Saya dengar pun ada rumah panjang yang akan ditambah buat lockdown hari ini. Jadi setakat ni ada 48 buah rumah panjang. Tapi kita untuk rumah panjang yang kita lockdown ni, kita cuma mengawal di bahagian hadapan saja. Bukannya di bahagian belakang, di bahagian kebun dia dan sebagainya. Jadi untuk mereka tidak keluar ke jalan besar lah daripada main entrance dia di setiap rumah panjang tu. Jadi buat masa ini kita ada beberapa roadblock yang kita buat dan juga lockdown di rumah panjang. Jadi rumah panjang ni kita buat pemantauan berkala dan juga dirikan sekatan lah di hadapan rumah panjang. Tular dakwaan di media sosial bahawa terdapat beberapa penduduk rumah panjang yang dikenakan perintah Sekatan Pergerakan telah meninggalkan kediaman mereka tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Ini kerana mereka marah dengan tempoh yang terlalu lama sekatan tersebut. Dakwaan itu telah menimbulkan kebimbangan orang ramai kerana mereka bimbang usaha untuk melandaikan lekuk COVID-19 akan memakan masa lebih lama. Sementara itu, golongan majikan diingatkan untuk memohon permit polis bagi perjalanan berkaitan tugas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Stanley, setakat ini tiada kompaun dikeluarkan. Sebaliknya mereka masih menggunakan budi bicara berbanding terus mengambil tindakan kompaun. Pihaknya masih menggunakan pendekatan memberi nasihat dan amaran supaya majikan tidak mengulangi kesalahan. Jadi untuk permit ini, kalau di sebuah syarikat tu dia mempunyai ramai pekerja, majikan tu perlu memohon permit daripada mana-mana balai polis terdekat. Dan memadai dia akan dikeluarkan satu permit, tetapi berlampir dengan permit itu adalah senarai pekerja yang dibenarkan bekerja. Jadi kita minta syarikat untuk menetapkan mengikut kadar 30% saja pekerja yang dibenarkan bekerja. Terdahulu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu mewajibkan majikan memohon permit polis untuk perjalanan berkaitan tugas semasa PKP. Baik, seterusnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Isnin telah menyerahkan geran kerajaan RM10 juta sebagai bantuan kepada Sekolah Persendirian Cina di Sarawak. Majlis ringkas penyerahan cek telah diwakili oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Sekolah Menengah Chong Hua nombor 1, nombor 3 dan nombor 4 Datuk Richard Wee bersama rombongan di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Bapak Malaysia. 2020, he gave us 9 million.
2021, he increased it by 1 million to make it 10 million. Sementara itu, ketika ditanya mengenai persediaan pelajar-pelajar sekolah Cina dalam penerimaan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, katanya pelajar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Bagaimanapun, beliau mengakui timbul beberapa masalah. Namun, pihaknya akan terus berusaha membangunkan pengajaran dalam talian dengan lebih komprehensif, menjadikan pembelajaran lebih mudah untuk pelajar dari segi sukatan pelajaran dan kursus. Number one, how do you control the attendance and all that? And then also there are also infrastructural issue like whether they have enough laptop or handphone and then sometimes the connection line, the line connection and all that sort of thing are something of which that we still need to try to address. But if this is the way to go forward, that is the way that we need to try to focus ourselves. There's no turning back. Kesukaran dalam menerima capaian internet ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bukanlah satu masalah. Ini kerana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menyediakan pelbagai cara dalam penyampaian pendidikan. Pengarah Pendidikan Sarawak Dr. Norisah Suhaili, internet merupakan antara salah satu pilihan dalam penyampaian pendidikan. Jelasnya semua kaki tangan pengajar dan pelajar tidak perlu hanya bergantung semata-mata dengan capaian internet. Pihaknya percaya bahawa bukan semua pelajar memiliki kemudahan yang sama, lebih-lebih lagi mereka yang berada di kawasan luar bandar. Dia ada banyak mod. Bukan mod dia hanya online saja. Ada juga yang menghantar modul dan sebagainya. Dia banyak mod. TV pendidikan. Terpulang kepada accessibility, bagaimana murid-murid ini nak menggunakan kaedah tu. Begitu juga dengan guru-guru. Dia boleh gunakan pelbagai mod. Dan tak semestinya internet. Antara yang paling mudah katanya adalah TV pendidikan di mana ia diyakini mampu dicapai oleh semua pelajar. Ia juga antara saluran tepat lebih-lebih lagi bagi pelajar yang bakal menduduki peperiksaan rasmi yang akan datang. Antaranya macam TV pendidikan, jadual dah diberikan. Saya ambil contoh SPM. Sekarang mereka buat macam sebulan menjelang SPM. Siap dengan jadualnya. Jadi kalau ada sekolah ni banyaklah di TV, lebih mudahlah. Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu OUCCI menyasarkan untuk meningkatkan penyertaan orang Ulu dalam bidang keusahawanan. Presidennya Datuk Mu Tang Tagal berkata, langkah itu mampu menaikkan taraf hidup komuniti berkenaan. Come 2030, when the state government become industrialized, when the state government achieve a high income, we are looking forward to a time when the Orang Ulu will have a sizable number involved in creating an entrepreneurial industrial community, so that we can move in tandem with the other major group throughout the state. Menurutnya lagi, kerajaan negeri telah memperuntukkan sumbangan sebanyak 10 juta ringgit kepada OUCCI sebagai langkah permulaan dalam melaksanakan segala objektif. Sementara itu, pihaknya turut memohon kerajaan negeri untuk menyediakan tanah di Kuching bagi menempatkan dewan berkenaan. As a business chamber, we want to be in the financial hub of the state, which is Kuching. And therefore, we look forward to a state government granting us a piece of land that we can build our center on. And of course, through the chamber, our vision is to ensure that we will facilitate a Orang Ulu commercial industrial community. Baik, ini pula perkembangan COVID-19 di Sarawak. Terdapat 2 lagi kes kematian akibat pandemik COVID-19 dicatatkan di Sibu pada Isnin. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 30 kes.
Sarawak pada Isnin merekodkan 120 pertambahan kes positif COVID-19. Sibu kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu sebanyak 52 kes, Subis 11 kes, Miri 10, Dalat 9, Bintulu 9, Kanawit 6, Samarahan 5, Song 3, Kuching 2, Kapit 2, Sarike, Pakan, Selangau, Lubuk Antu, Telang Usan dan Serian masing-masing mencatatkan 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 3,499 kes. Sementara itu, daerah Bintulu telah bertukar status dari status jingga kepada merah dan daerah Subis telah bertukar dari status kuning kepada status jingga. Manakala daerah Telang Usan pula bertukar status dari hijau kepada kuning setelah 1 jangkitan tempatan dilaporkan. Sementara itu, secara keseluruhan, Malaysia merekodkan sebanyak 3,048 kes baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes ini sebanyak 186,849 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 8 kes import dilaporkan mendapat jangkitan di luar negara. Kes aktif dengan kebuleh jangkitan COVID-19 kini sebanyak 41,076 kes. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan pertambahan sebanyak 1,035 kes dan diikuti Johor 529 dan Sabah 348 kes. Terdapat pertambahan sebanyak 11 kes kematian baharu menjadikan jumlah kes kematian secara keseluruhannya kini 689 kes. Keseluruhan kaki tangan Hospital Miri yang bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma telah digantikan dengan kaki tangan daripada jabatan lain. Ini adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19. Kata Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin, tindakan itu telah membolehkan pihak hospital melaksanakan mobilisasi kaki tangan untuk membantu Jawatan Kecemasan dan Trauma. Sementara itu, menurut pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong Siu Yu, Hospital Miri mula menerima kes positif COVID-19 dalam kalangan petugas kesihatan sejak 11 Januari 2021. Selain menggantikan kaki tangan yang bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan kaki tangan dari jabatan lain, pihak hospital juga menerima tambahan petugas kesihatan daripada daerah-daerah lain. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing mengingatkan syarikat-syarikat besar dari luar kawasan Sungai Pelan untuk tidak mengambil kesempatan dengan menghantar semua kaki tangan mereka menjalani pemeriksaan percuma COVID-19 di kawasan tersebut. Beliau khawatir ia akan menyekat masa penduduk yang benar-benar memerlukan pemeriksaan di samping memberi bebanan dan tekanan kepada pihak kesihatan untuk menyelesaikan tugas perancangan masa yang ditetapkan. Malah katanya semua pihak perlu bekerjasama dan membantu pihak kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan KKM dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan rasa terima kasih kepada penduduk Sungai Pelan yang memberikan kerjasama serta sanggup menjalani ujian saringan COVID-19 berhubung kes COVID-19 di kawasan tersebut. Walaupun terpaksa berpanas, penduduk katanya sanggup bersabar menunggu giliran serta mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Tindakan proaktif penduduk di beberapa rumah panjang di Bintango dalam mengekang penularan wabak COVID-19 mendapat pujian Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. Kata Ding, inisiatif penduduk dengan memasang papan tanda larangan kemasukan orang awam dalam membendung penularan pandemik itu adalah amat dialu-alukan. Malah tambahnya, langkah tegas itu adalah sangat baik demi menjaga keselamatan bersama selain memastikan semua pihak sentiasa berwaspada. Beliau juga menggesa penduduk mengamalkan kebiasaan baharu dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Katanya langkah tersebut adalah penting untuk memastikan keadaan kembali normal dan rutin harian penduduk akan dapat diteruskan seperti biasa. Seterusnya, keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 dengan memberikan kelonggaran tertentu terutama bagi sektor ekonomi adalah sesuatu yang sukar. Namun ia perlu dibuat bagi mengimbangi aspek kesihatan rakyat dan juga ekonomi.
Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKP kali ini mengambil kira kepentingan ekonomi tanpa mengabaikan kesihatan rakyat. Tambahnya, ada pihak yang mempertikaikan pelaksanaan PKP 2.0 yang dikatakan lebih longgar. Namun, jika dilihat daripada konteks lebih luas, negara boleh bankrupt sekiranya PKP dilaksanakan bertahun-tahun. Ismail Sabri menjelaskan biarpun pelbagai bantuan disalurkan kepada rakyat, namun kerajaan tidak boleh memberi bantuan selama-lamanya dengan mengambil kira kesan jangka panjang. Bantuan one-off diberikan hanya RM3,000 bagi perusahaan kecil dan sederhana dengan membenarkan sesetengah sektor untuk beroperasi. Peniaga kecil-kecilan sebagai contohnya yang mempunyai gerai tepi jalan juga boleh berniaga bagi menampung keperluan seharian. Beliau menjelaskan sektor perkilangan pula dibuka bukan bagi menjaga hati tauke besar, tetapi kerana rantaian ekonomi yang melibatkan operasi syarikat dan nasib pekerja harus diutamakan. Terima kasih kerana masih setia dengan Utama TVS. Adakah anda bintang yang kami cari? Berbakat dan mempunyai personaliti yang menarik? Buat julung kalinya, TVS menganjurkan rancangan realiti yang pertama di Sarawak iaitu TV Stars. Program ini diadakan bertujuan untuk mencari bakat-bakat baru bukan sekadar di Sarawak tetapi juga dari semenanjung Malaysia. Kata penerbit rancangan realiti TV Stars, Nubaizura Abu Mansur, TV Stars mempunyai visi untuk mengetengahkan anak-anak muda yang serba boleh, tidak kira dalam bidang nyanyian, lakonan dan pengecaraan. Adalah merupakan satu rancangan reality program untuk TVS. Ia merupakan reality program pertama di Sarawak lah, di mana kita mencari bakat-bakat anak-anak muda kita dalam bidang nyanyian, pengacaraan dan lakonan. Itu adalah ketiga-tiga elemen yang perlu ada untuk mereka join TV Stars. Menyahut seruan norma baharu, uji bakat tersebut akan dilakukan secara dalam talian di mana seramai 12 peserta akan disenarai pendek dan dipilih berdasarkan video bakat yang mereka hantar. Para peserta yang berjaya ke peringkat seterusnya juga akan diadili oleh juri-juri profesional serta menggunakan sokongan undian awam. Menurut Baizura lagi, kepada sesiapa yang berminat dan ingin menyerlahkan bakat mereka dalam 3 bidang tersebut, mereka boleh menghantar penyertaan dalam bentuk video di laman sesawang www.tvstv.my/tvstars sebelum 31 Januari 2021. Lakonan maupun pengacaraan bolehlah hantar video bakat anda ke www.tvstv.my/tvstars sebelum 31 Januari ini. Kita ada dalam masa 5 hari lagi macam itulah. So ramai-ramailah siapa yang rasa berbakat boleh hantar penyertaan anda di laman web yang saya nyatakan tadi. Penduduk di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Mambung disaran untuk menggunakan semula sistem bekalan air graviti terdahulu. Kata ahli Dewan Undangan Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, ia akan membantu menyediakan bekalan air alternatif sekiranya terdapat sebarang gangguan terhadap sistem air paip terawat. Isu utama pada ketika ini adalah masalah teknikal yang menyebabkan tekanan dan jumlah air yang dibekalkan berkurangan dan mengakibatkan bekalan air tidak dapat sampai ke kawasan yang tinggi. Jerib turut menasihati penduduk kampung untuk memanfaatkan tangki yang telah diberikan kerajaan sebelum ini. Setiap rumah yang telah dibekalkan oleh tangki Satu Malaysia, mereka mempergunakan dan waktu di mana air non-peak period mereka akan mengisikan tangki air Satu Malaysia itu, dan masa waktu peak period di mana air tidak ada, mereka akan menggunakan air daripada tangki Satu Malaysia itu. Jadi itu adalah suatu inisiatif yang kedua, mencadangkan kepada kampung-kampung yang terlibat.
Susulan itu, pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAB Sarawak dan Lembaga Air Kuching LAK sebagai agensi pelaksana kini komited menangani masalah bekalan air yang membelenggu penduduk di kawasan Puncak Borneo. Jalan penyelesaian ditemu. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Utiliti Sarawak bersama dengan pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAB Sarawak dan Lembaga Air Kuching akan menyelesaikan masalah isu bekalan air yang membelenggu penduduk di kawasan sekitar Puncak Borneo. Faktor utama adalah telah pun dikenal pasti iaitu tekanan yang menyebabkan kekurangan jumlah air sehingga mengakibatkan bekalan air tidak sampai ke kawasan yang lebih tinggi. Namun demikian, pihak JBAB akan terus membuat penghantaran bekal air dengan menggunakan lori tanker ke kawasan yang terjejas. Sekian sahaja laporan bersama dengan saya Marisuji dengan juru kamera Muhammad Gusti, TVS Padawan. Lagi perkembangan dalam negeri. 3 kanak-kanak berjaya diselamatkan pihak bomba dan penyelamat negeri Sarawak dalam satu insiden kebakaran di sebuah rumah yang terletak di Kampung Sudat, Jalan Stephen Yong, Kuching. Setakat yang kita terima, tiada kemalangan nyawa yang berlaku dan kita berjaya menyelamatkan kanak-kanak perempuan seramai 3 orang yang berusia 10 tahun, 7 tahun dan 6 tahun. Bangsa yang telah diselamatkan. Okey. Punca kejadian, Tuan? Punca kejadian masih dalam siasatan. Sekarang ni pasukan pun masih melaksanakan kerja-kerja overhauling. Pihak bomba mengalami kesukaran dalam usaha memadamkan api kerana tiada pilih bomba dan sumber air terbuka terletak berhampiran lokasi kejadian. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sementara itu, dalam kejadian kebakaran di Kampung Sejijak Jalan Matang, kebakaran melibatkan sebuah rumah 2 tingkat berstruktur tidak kekal dan telah terbakar 100%. Kebakaran itu turut menyebabkan stor di belakang rumah terbabit juga musnah. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Semua penghuni iaitu seramai 3 orang berjaya keluar menyelamatkan diri semasa kebakaran berlaku. Seorang lelaki maut dalam naas melibatkan sebuah kereta dan sebuah kenderaan pancuran 4 roda di Batu 17 Jalan Bintulu Miri. Mangsa dikenali sebagai Anu Umin 48 tahun yang mengalami kecederaan parah di bahagian kepala, maut di lokasi kejadian. Menurut Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu bergerak ke lokasi sejurus menerima panggilan. Setibanya di lokasi kejadian, pasukan bomba mendapati terdapat seorang lelaki tersepit pada bahagian kerusi duduk bahagian pemandu. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak perubatan dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Manakala seorang mangsa penumpang kenderaan pacuan 4 roda yang cedera di bahagian kepala dibawa ambulans ke hospital. Seterusnya, 4 lelaki tempatan dan 10 pendatang asing tanpa izin Parti Warga Indonesia diberkas dalam op benteng COVID-19 di 2 lokasi berasingan di sekitar Serian. Menurut Komander Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak SAC Manca Atta, anggota dari cawangan Resek Batalion 11 PGA yang bertindak atas maklumat membuat tangkapan pertama setelah menahan sebuah kenderaan di Syaki membawa parti di pekarangan letak kereta di bawah Jambatan Sadong, Jalan Serian, Keseriaman. Pihaknya merampas sebuah kenderaan pikap yang digunakan untuk aktiviti penyeludupan parti dengan anggaran jumlah rampasan keseluruhan bernilai RM56,600. Tangkapan kedua pula dibuat setelah anggota dari unit Resik Ibu Pejabat Brigade Sarawak PGA mengekori 2 kenderaan dari Jalan Kampung Tebekang sehingga ke Jalan Serian Kuching dan simpang ke Pasar Baki Lama. 3 lelaki tempatan dan 5 lelaki warga negara Indonesia ditahan setelah pemeriksaan dibuat ke atas kenderaan. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua lelaki Indonesia tersebut tidak mempunyai dokumen yang sah memasuki Malaysia. Pihaknya turut merampas 2 kenderaan yang digunakan untuk aktiviti penyeludupan parti, 5 telefon bimbit pelbagai jenama serta wang tunai sebanyak RM5,780 dengan anggaran jumlah rampasan keseluruhan adalah bernilai RM60,880.
Kesemua tangkapan dan rampasan dibuat di bawah Seksyen 15 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007, Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959, Akta 155 dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Kaizari Afindi. Dan saya Nurul Awang. Salam hormat dan selamat malam.